Kalau dapat tidur atas katil, mungkin adik tidur 3 hari terus. Setiap orang berhak untuk hidup bahagia dan selesa. Hulurkan tangan, ringankan beban. Datin Sri Rosmah Mansor dijangka hadapi tuduhan baru kerana peranan beliau dalam projek solar hybrid sekolah di Sarawak. Boy Tiger yang disyaki dera anak tiri hingga maut ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 35 buah kedai di Bazar Larut Malam Uptown di Seksyen 24 Shah Alam musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Ini insiden ketiga selepas kali pertama berlaku pada 2014 membabitkan 196 kedai dan pada 2016 memusnahkan 4 kedai. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Muhammad Rizal Buang berkata, blok pertama dan kedua musnah 100%, manakala blok ketiga terbakar 50%. Tambah Muhammad Rizal, seramai 39 anggota dari Balai Shah Alam, Kota Anggerik dan Subang Jaya dikejarkan ke tempat kejadian selepas menerima panggilan pukul 5.37 pagi tadi. Ketika kejadian difahamkan, kedai sudah menamatkan operasi selepas 4 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kebakaran dipadamkan sepenuhnya jam 7.03 pagi. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Selepas 4 hari diburu, Boy Tiger ditahan polis kerana disyaki mendera seorang kanak-kanak berusia 3 tahun di Ampang, Selangor sehingga mati. Lelaki berusia 31 tahun itu ditahan bersama isterinya pada jam 11 pagi tadi di Hospital Kajang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, suspek ditahan ketika melawat isterinya yang baru selesai bersalin. Polis akan mendapatkan perintah tahanan reman bagi kedua-dua mereka esok. Bayi lelaki yang baru dilahirkan itu akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pasangan terbabit sebelum ini diburu polis susulan kematian kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun dipercayai didera dan dipukul suspek. Mangsa Muhammad Khairul Ahmad Abdul Rahman bagaimanapun meninggal dunia selepas 30 minit menerima rawatan di Hospital Ampang Jumaat lalu. Bekas Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar Perlis atas tuduhan mencabul seorang gadis berusia 15 tahun bulan lalu. Mengikut kertas pertuduhan, ahli Parlimen Arau itu didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa di dalam sebuah kereta. Kejadian didakwa berlaku di tepi jalan pekarangan Stadium Tuanku Sek Putra Kangar pada jam 11.30 malam 20 Oktober lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Hakim Johari Hassan kemudian membebaskan tertuduh dengan jaminan RM25,000. 8 Januari tahun depan ditetapkan sebutan semula kes. Belas remaja yang ditahan terlibat pergaduhan di sekolah jenis kebangsaan Cina Kuakuang Skudai semalam direman 7 hari sehingga 18 November ini. Kesemua suspek berusia antara 14 dan 18 tahun. Perintah reman dikeluarkan Hakim Mahkamah Session Johor Bahru, Hakim Faridatul Farah Muhammad Syukri. Kejadian berlaku pada jam 12.30 tengah hari semalam ketika sekolah berkenaan menganjurkan karnival jualan di Dewan Sekolah. Pergaduhan dipercayai berpunca daripada persekitaan dua kumpulan kongsi kelab yang datang ke karnival itu.
Kekecohan menyebabkan seorang pemuda 21 tahun maut selepas ditikam di dada manakala seorang lagi berumur 15 tahun cedera parah di lengan kanan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana membunuh. Pencarian anggota polis Konstebel Wan Muhammad Arif Wan Yahya 28 tahun yang terjatuh ke dalam Sungai Pakar ketika mengejar suspek Jumaat lalu terus dipergiatkan. Ia susulan penemuan mayat suspek kira-kira 400 meter dari lokasi kejadian kira-kira jam 11.30 pagi tadi. Mayat suspek dikenali sebagai Muhammad Rozaini Matnawi atau Zam Ayam 39 tahun ditemui tersangkut pada ranting kayu di Sungai Terbabit. Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Barudin Abdullah berkata pengecaman mayat dibuat berdasarkan pakaian suspek. Zam Ayam yang dalam senarai dikendaki polis sebelum ini dilaporkan terbabit dengan beberapa kes kejadian pecah rumah serta samun. Dalam kejadian Jumaat lalu, anggota polis terbabit dikuatiri lemas selepas tergelincir dan terjatuh ke dalam sungai bersama suspek dalam kejadian kejam mengejar. Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Rosmah Mansor bakal didakwa di mahkamah Khamis ini berhubung peranannya dalam projek solar hybrid bagi sekolah di Sarawak. Turut akan didakwa seorang bekas pegawai kepada mantan Perdana Menteri Datuk Rizal Mansor yang sebelum ini ditahan oleh SPRM berkaitan kes sama. Menurut sumber, projek membabitkan dana sebanyak 1.25 bilion ringgit itu disiasat kerana diberikan tanpa melalui prosedur operasi standard SOP Kementerian Pendidikan ketika pemerintahan kerajaan terdahulu. Projek membabitkan pemasangan sistem solar hybrid di 369 sekolah di luar bandar Sarawak dianugerahkan kepada sebuah syarikat berdasarkan arahan langsung daripada Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Berdasarkan siasatan dijalankan, Datin Seri Rosmah dijangka dikenakan beberapa pertuduhan atas peranannya dalam projek itu. Pada 4 Oktober lalu, Datin Seri Rosmah menghadapi 17 tuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur membabitkan aktiviti penggubahan wang haram berjumlah 7 juta ringgit. Bekas Ketua Ahli Negara Tan Sri Amrin Buang akan menjadi saksi pertama dalam prosiding siasatan jawatankuasa kira-kiraan negara PAC. Ia adalah sebagai prosiding pertama siasatan berhubung skandal Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Prosiding PAC berkenaan dengan 1MDB yang mana kita akan memulakan dengan siasatan kita terhadap laporan audit negara yang telah pun diklasifikasikan sebagai OSA sebelum itu, dan pada keesokan hari kami akan membincang berkenaan dengan perkara tersebut dan menetapkan satu tarikh supaya kita boleh menetapkan prosiding. Dan saksi yang pertama adalah bekas Ketua Audit Negara iaitu Tan Sri Amrin Buang. Tambahnya, PAC juga akan memulakan siasatan ke atas kes lain yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara yang dibentangkan di Parlimen Ogos lalu. Sebelum ini, prosiding berkaitan 1MDB dijadualkan bermula pada 29 Oktober lalu namun ditangguhkan atas nasihat Jabatan Peguam Negara.